Jadi, so confirm So we have additional class on Tuesday 2 o'clock. So we finish off somewhere at 1.5 hours. Saya tahu online tu jangan lama sangat. Jadi kita adakan sejam lebih saja. Right? Okay, today we're going to go, it's very important answer. Please take note. If you are not clear about it, raise up your hand. Right, so I'm going to give you a practice, right, on this part. Once we have finished this coming Wednesday, there's one more class on your MRP. After that, we'll go to a new topic next week. So make sure you all practice, guys. Jangan buat practice. Saya dah bagi dah jawapan untuk setakat 2 assignment setakat ni. So go to, saya tambah bagi semua lagi. Go through. Yang aggregate planning pun tolong pastikan kamu buat. Sebab yang tu memang soalan final dekat 8 dan 9 tahun dulu. Right, cuba yang tu, saya akan bagikan jawapan juga dalam masa, kalau kau dah habis dalam minggu ni, saya akan bagi hari Khamis nanti. So you have to make sure everything is done. Make everything perfect kalau boleh. So this is very helpful for your final exam. Okay. Alright. Ada sebarang pertanyaan sebelum saya masuk ke slide? Any question like to ask? Rizwan ada Rizwan? Rizwan apa khabar Rizwan? Khabar baik doktor. Baik, jadi you okay dekat sana kan? Jadi you khabar baik, semua pun khabar baik lah dekat sana Right? Okay, now let's we go into the slide Alright, kita akan masuk ke bahagian yang ni. Alright, MRP table. Yang ni lah bahagian yang minggu lepas kita dah bincang konsep dia. Lepas tu saya akan patah balik sikit dengan 2-3 slide sebab dia ada kaitan dengan MRP table, right? Right, very important that you need to know, right? Kamu dah tahu. Okay, saya nak test kat kamu balik. Apakah maklumat-maklumat yang penting dalam designing MRP table ni? MRP, Material Requirement Planning ni, apakah maklumat-maklumat yang penting? Dan berapa maklumat yang penting berkenaan? Siapa boleh jawab yang tu? What are those critical information that's required to design this MRP table? So anyone can able to answer that? Mujur saya tanya. Saya ulang kali saya cakap berkenaan dengan MRP. Tanpa 3 ni memang tak boleh buat apa-apa. Jadi kita rujuk balik ke slide yang sepatutnya kita kena rujuk. Jom kita rujuk balik. Alright. Saya rasa saya dah ulang kali banyak kali beritahu yang ni. Alright, kamu masih ingat ini dah? Alright. Sekarang kita nak design table dia. Jadi kalau kita design, yang ni lah yang penting sekali, MRP kan. Alright. Kamu dah tahu untuk design MRP table ni, untuk input MRP table ni, 3 bahagian ni memang agak penting. Yang ni 3 ni. Right? Bill of material ataupun product structure file, master production schedule dan item master file. 3 ni memang penting dalam bahagian input dalam MRP table. Right? Kalau salah satu ni tak ada, jadi yang ni memang gagal. MRP, Material Requirement Planning memang gagal. Jadi kamu kena ingat, semua 3 ni mesti kena ada. Right? So they are integrated as one entity to design this Material Requirement Planning. So now let's go to the next slide. Sekarang faham So jom kita pergi tengok. Okay, semua ni ada kaitan dengan MRP table nanti, sebab tu saya masuk ke MRP table dulu, lepas tu kita refer balik dekat slide yang berkenaan. Alright. Soalan selalunya setiap tahun setiap semester mesti ada soalan MRP table ni. Jadi sebab tu kelas ni memang penting. Kalau siapa tak faham, tolong katakan. Alright, tolong fokus. Okay, now what you're looking now, basically apa yang kamu tengok sekarang ialah basically this is the satu table atau matrix, di mana yang melibatkan dalam perancangan, bahan-bahan mentah ataupun work in process ataupun finished good.
So dalam kes ni kita nak tengok dari segi mana kita boleh buat perancangan perniagaan. Jadi kita perlukan satu platform. So yang ni salah satu yang kita nak tengok ialah MRP Matrix. Alright. Okay, kalau tengok MRP Matrix ni, alright. Okay. Ini ialah gross requirement. Alright. Yang satu lagi ialah net requirement dia. Kalau tengok dekat sini, kalau tengok gross dengan net requirement ni, alright. Gross ni ialah kasar. Dia berasas daripada forecast ataupun ramalan. Right? Kita panggil order ramalan lah. Right? Tempat yang kita ramalkan dalam jangka masa tertentu. Right, net requirement ni ialah bila kita dapat tahu ialah kita buat satu perancangan yang terperinci di mana inilah sepatutnya kita kena buat proses pengeluaran. Production start from here, right? Or the order base start from the net requirement. So these two, right, has something to do to each other, whereby kalau tengok dekat sini ialah dia ada schedule receipt, dia ada on hand stock. Okay, schedule receipt on hand ni ada kaitan dengan stok yang ada sekarang ataupun akan sampai, maksud dia. Schedule receipt ni dia akan sampai pada sekian-sekian masa tertentu. Jadi sebab tu kata an order and schedule to be received. Barang ni siapa hantar barang mentah ni? Supplier. Dia berasas daripada purchase order. Jadi sebelum ni order ni akan di-schedule akan sampai sekian-sekian pada masa yang tertentu. Pada masa sama, kalau tengok projected on hand ni dengan beginning inventory ni, right? Yang ni ialah opening. Alright, opening lah. So on hand ni dia ada kaitan dengan opening. Jadi kita nak tahu ialah warehouse ni boleh nampak sekarang berapa banyak stok yang ada dekat sana. Kita nak tahu balance stok yang ada dekat warehouse. Jadi mainlah dekat net. Masuk dekat sini, sekiranya kamu ramalkan, andaikan kamu ramalkan order untuk tempah untuk Saga, Proton Saga ialah 500. Right. Katakanlah 500. Schedule receipt ni diandaikan dalam masa terdekat boleh terima katakan 200. Okay, on hand dekat warehouse ni, right? Schedule receipt ni kemungkinan besar datang daripada subcon, alright? Pada masa sama on hand ni dia atas store ada 100 unit. Di net requirement ni diambil bila kita ambil 500 tempah ni tolak dengan jumlah yang ada dekat yang akan diterima ada di gudang. So 500 tolak 300 jadi net jadi berapa? 200. Yang ni kita perlu rancang sekarang. Yang ni yang kita perlu rancang. Right? Bagaimana kita nak perlu rancang ni? Kita gunakan dia ada dua dekat sini, plan order release dengan plan order receipt. Plan order release seperti mana saya telah ujarkan minggu lepas dalam kelas sebelum ni. Plan order release ada dua. Satu adalah work order, kamu dah tahu dah. Satu apa dia? Saya perlu jawab. Saya tinggal kosong ni. Saya perlu jawab ni. Apa yang satu dekat sini lagi? Plan order release. Saya perlu jawab yang tu. Make order. Right. So purchase order. Right. Tepat sekali. Right. Purchase order. So this plan order list could be work ataupun purchase order. So saya telah terangkan pada masa hari minggu lepas yang ni. Dan jom kita masuk ke sekarang tempat yang ni sekarang. Hold on. Okay. Dan saya nak beritahu kamu lah. Gross, sekarang kita pergi gross dulu. Gross requirement ni, asal ni kita boleh ambil dari mana maklumat ni? Dia datang daripada MPS. Ingat tak? MRP ni, dia perlukan MPS. Saya dah beritahu tadi. Ini adalah salah satu maklumat yang terpenting dalam input. Pada masa sama, also bergantung pada plan order list of the parent. Apa maksud parent? Masuk dekat sini, parent dia katakan macam ni. Katakan sini A. Lepas tu sini ini BOM. Bill of material. Right. Ini ialah B. Ini ialah C. Right. Untuk nak design B ni, dia perlukan, ini ialah parent, atas. Jadi apa yang keluar output dekat sini, right, dekat ni, dia ada kait rapat dengan B. Jadi kita akan gunakan dalam gross requirement nanti. Kita akan tengok
dalam slide yang akan datang. Right? Sekarang mungkin kamu keliru, tapi saya akan tunjuk nanti. Alright? Dan schedule di sini saya dah beritahu tadi, on hand stock. Okay, NET ni pun saya dah beritahu dah, semua ni dah beritahu. Jadi yang penting dekat sini ialah, yang penting dalam perancangan adalah kita nak tahu dari mana alright, MPS tu, alright, plan order parent. Dan satu lagi, yang ni apa dia? Ini ialah item master file. Yang item ni diambil daripada MPS juga. Alright. Dan pada masa sama, saya boleh ambil daripada item master file. Alright. Dan kemudian ada low level code, lead time, dengan lot size. Alright. So ini ialah period-period yang telah dijadualkan macam MPS lah. Alright. Sekian-sekian ni proses pengeluaran akan start pukul 8 sampai petang. Jadi yang ni ialah alright, the matrix that you're going to use. Lagi kita tengok lah macam mana kita buat. Okay, now jom. Alright. Alright. Okay, kita masuk ke yang ni. Okay, saya dah beritahu dekat kamu tadi, untuk design MRP, dia perlukan apa ya? 3. MPS, ada MPS? Ada. Yang kedua apa dia? Item master file, ada tak? Ada. Dah, dia bagi dah. Pada masa sama, diperlukan apa ya? Bill of material atau product strategy. Ada dalam ni, slide ni. Ada kan? Jadi kita cuma carilah dekat mana. Jom kita cari. Sekarang ada tak? Right? Okay, ini ialah bill of material yang saya sebut tadi. Right? Jadi 3 maklumat ni telah diberikan. Right? Kalau salah satu ni tak ada, jadi kamu tak dapat diteruskan untuk design MRP berkenaan. Faham semua? Okay, sekarang saya nak stop sekejap. Right? Sampai slide ni semua okey tak? Ada perlu saya terangkan balik? Setakat ni, at this moment, anything you're not clear? Siapa tak faham? You guys okay? Semua okey ya? Clear? Ada lagi seorang lagi saya perlukan lagi? Siapa yang tak clear lagi? Setakat ni 2 orang dah jawab. Lain? Okay, never mind. Okay, now we proceed. Alright, faham. Okay, now. Kita dah ada 3 ni, maklumat ni. Jadi, right, jom kita masuk slide yang seterusnya. Alright. Sekarang, apa tugas kita sekarang? Ialah kita nak buat perancangan untuk item yang mana? Yang ni. Kita nak buat perancangan untuk clipboard. Okay, langkah pertama, kamu tolong isikan semua yang ada dekat table yang bahagian atas dulu. Right? Clipboard, LLC kosong, lead time 1, log for lot. Sekarang mungkin kamu tanya dekat saya balik. Doktor, yang ni dapat kat mana ni? LLC 0, lead time 1, lot size, log for lot. Yang ni datang dekat mana? Ambil dekat mana? Item, master, file ataupun bill of material. Kalau tengok LLC 0 ni, dia datang per bill of material ataupun item master file pun ada. Right, log for lot, terus daripada item master file, lead time daripada item master file. Jom kita pergi tengok, ada tak? Untuk item clipboard, kita hanya cari clipboard saja. Alright, jom. Okay, ini item master file yang saya sebut tadi. Alright, kamu tengok betul-betul, dekat clipboard ni, nampak? Ini item master file kan? Right, maklumat dia ada. Right, yang mana? LSC 0, log for lot, lead time 1. Ada tak semua? Jadi ni kamu import dalam table berkenaan. Masuk dalam table, dah selesai. Okay, dan jom kita masuk slide yang tadi punya. Yang seterusnya, right? Okay, kita dah isi dekat bahagian ni, dah siap dah. Ini dah siap, right? Sekarang kita nak pergi kat gross requirement. Kita nak pergi ke schedule receipt dengan on hand. Sebab sebelum kita masuk ke net ni, kita perlu isi juga yang ni. Right, gross requirement ni ambil kat mana? Tolong beritahu saya, ambil kat mana gross requirement? Saya boleh cuba. Try and see. Ambil kat mana? Gross requirement come from where?
Right, tak apa, saya tunjuk aja kat kamu lah. Yes, Nur Alia, very good. Daripada MPS. Right. Yang 175 225 ni data apa? Item masa file. Jom kita boleh rujuk balik. Right. Right, bagus Nur Alia. Right. Okay, ini. Right. Kalau tengok dekat sini, cari clipboard. Right, kamu Alia kata ambil kat MPS untuk gross requirement. Nampak clipboard? Berapa? Ni. Untuk 5 period ni, ambil semua maklumat 85 sampai 100 ni, transfer ke gross requirement. Import lah semua. Right. Lepas tu pada masa sama, dekat item file ni, dekat bahagian on hand dengan schedule receipt ada 25. 175 ni akan terima dalam period 1. Dalam period 1 nampak tak? Dasar dia beritahu dalam period 1. Mas import juga dalam table berkenaan. Okay, bila kamu dah isi semua ni, jadi kita akan buat perancangan lah. Yang ni lah kita nak buat perancangan sekarang. Jadi ini langkah yang pertama, kamu kena isi semua maklumat yang telah diberikan. Isi semua, baru kamu buat perancangan. Right? Jadi yang ini pun dah isi MPS, yang ni pun dah isi schedule sheet dalam period 1, nampak tak? 175 dalam period 1. Dah isi dalam juga. Pada masa sama, 25 ialah beginning stock. Right? Beginning stock. Alright? Okay. Sekarang kita akan teruskan. Okay, yang ni yang paling di mana, right, untuk kamu, yang ni kena tahap kritikal yang perlu kamu faham. Tolong fokus. Memang penting ya. Alright. Bila kita nak jalankan proses pengeluaran, if you want to plan to your production, you always refer to the net. Alright? It's not on the gross. Because, why a net? Because after kamu dah consider stok yang ada dekat gudang, tolak semua, baki berapa banyak yang kamu kena teruskan dengan proses pengeluaran ataupun tempahan bagi dekat supplier nanti. Jom kita tengok lah. Okay, kalau side ni, kalau tengok betul-betul, right? Gross requirement ini ialah order 85 daripada customer. Yang ini ialah yang stok yang ada, satu dekat warehouse, satu telah terima pada period pertama. Jadi jumlah berapa sekarang? Jumlah ni jadi 200. Nampak? Okay, sekarang tempahan ni adalah 85. Sekarang warehouse dah ada 200. Perlukah kamu buat proses pengeluaran? Sebab stok lebih daripada permintaan. Saya nak tanya kat kamu, perlukah saya teruskan dengan proses pengeluaran ataupun proses tempahan? Perlu tak? Tak perlu. Bagus. Very good. Excellent. Tak perlulah. Jadi apa berlaku kat sini, on hand sekarang, ni 85 kan? Ni 200. Yang tinggal berapa dekat sini? 115. Stok lebih lah sekarang. Okay, nampak? 200 stok, tolak 85. Yang tinggal stok berapa sekarang? Ialah 115. Jadi yang ni memang kamu dah siap. Dah stok. Tak perlu risau. Okay, hari kedua, tengok hari kedua ni, tempahan yang seterusnya ialah 95. Alright? Tempahan yang seterusnya ialah 95. Pada masa sama, kamu tahu stok sebelum ni, yang baki dia adalah 115. Sekarang stok melebihi tempahan. Perlu kamu teruskan dengan proses tempahan atau proses pengeluaran? Perlu tak? Sebab permintaan melebihi ke atau kurang? Kurang daripada stok. Stok ni lebih kan? Nampak tak? Stok ni melebihi 95. Perlu tak kamu teruskan dengan proses ni? Tak perlu lagi. Bagus Amir. Tak perlulah. Jadi berapa baki dikasih sekarang? Tinggal berapa lagi? 20. Betul. 115 tolak 95 tinggal 20. Jadi stok dekat warehouse masih ada 20 lagi. Jom kita masuk ke period ketiga. Buat perancangan untuk period ketiga. Sekarang tempahan ialah 120. Pada masa sama, masalah wujud lah dekat sini. Stok tak cukup. Stok yang ada dekat warehouse hanya 20. Tempahan melebihi stok. Bila tempahan melebihi stok, inilah masa yang kritikal di mana kamu perlu buat tempahan ataupun proses pengeluaran. Okay, dalam kes ni, 120 tolak 20 dah negatif. Jadi dekat sini yang berapa?
net requirement sekarang. Right, nampak net? Right, net requirement jadi 100. Right, net requirement dah 100. Jadi bila net requirement 100, right, jadi kita dah tahu ialah lead time 1. Nampak tak? Pada masa sama, dia gunakan log follow. Saya kata log follow apa dia? Bila ada requirement 100, kalau log follow dia akan ikut 100. Nampak? Right? Jadi dia berasas pada apa dia? Masa tunggu. Lead time apa dia? Lead time. Saya dah bincang pada masa topik 5. Apa dia lead time? Masa yang telah ditetapkan ialah masa di antara kamu buat tempahan sampai masa penghantaran. Masih ingat EOQ, right? So dalam kes ni, right, kita kalau dalam kes ni, right, net requirement 100, kalau lead time 1, dia mesti ke belakang, right? 100 meter dekat sini. Nampak tak? Right? Dia satu period ke belakang. Dia lead time, dia mesti belakang satu period sebab kita nak order sebelum kita net requirement start, dia mesti ke belakang 100. One lead time before, right? So, exactly satu period, right, barang ni akan terima 100. Jadi, bila barang terima, plan order receipt, net requirement ni, jadi stock dengan ni, jadi berapa sekarang? Kosong. Nampak jelas? Berarti 100 tolak 100 jadi kosong. Sebab ni stok. Tadi macam cerita tadi lah. 85 ada stok 200 lebih 105. Tapi ini cukup-cukup masuk 100. Net ni lah. Tempahan 100. Jadi tak perlulah kamu turun sebab barang dah terima ada 100. Tempahan telah dibuat. Jadi 100 tolak 100 jadi on hand jadi kosong. Okey, seterusnya. Tempahan 100 projected on hand kosong, warehouse kosong, jadi yang ni jadi berapa sekarang? Net 100. Dia sama ikut proses sebelum ni, ikut lead time 100, satu period ke belakang, masuk dekat 100, jadi 100 tolak 100 jadi kosong. Period kelima, 100, warehouse kosong, jadi kamu buat 100, right, satu period ke bawah, right, belakang 100, barang terima 100, jadi dekat sini 100 tolak 100 jadi kosong. Yang ni lah dah complete lah table berkenaan. Right? Okay, setakat ni ada sebarang pertanyaan yang masih ragu-ragu, boleh saya ulangi balik. I went a bit slow on this. Ada perlu saya ulangi balik tak? Siapa yang masih tak faham, saya boleh ulangi balik. Ada tak? Saya tak dapat yang kat period ketiga. Right, boleh saya ulangi Nur Alia? Okay, jom. Right, kalau tengok period ketiga ni, right, yang ni berapa? Gross requirement? Ini order 120. Jadi, bila kamu nak teruskan, right, beritahu dekat proses pengeluaran ataupun production ataupun dekat supplier, kamu kena pastikan dulu sama ada stok dekat warehouse masih ada lagi tak balance. Baru kamu buat terus tempahan. Sekiranya kamu tak check stok yang ada dekat warehouse, tapi kamu teruskan dengan 120, kamu dah mengeluarkan satu barang terlebih 20 balik. Jadi kita nak mengelakkan pembaziran berlaku dekat sini. Jadi pada masa sama, 120 ni memang tempahan right, ramalan, dan pada masa sama warehouse ada 20. Jadi untuk mengelakkan pembaziran, kamu perlu gunakan apa ya? Net requirement berapa? 120 tolak 20 jadi 100 lah. Jadi inilah right, requirement bersih ataupun tempahan yang bersih di mana kamu kena beritahu dekat supplier, dan supplier kata dia perlukan satu period lead time, maksud mungkin 1 bulan, right, 1 bulan ataupun 1 minggu, itu maksud dia. Jadi kita buat 1 bulan sebelum tu 100, masuk dekat sini 100, right, 100 tolak 100 jadi kosong. Okay, Nur Alia, faham? Nur Alia, okay, faham lah? Alain? Alain?
Faham? Alright, good. Now, based on this table, apa yang kamu rasa yang what do you actually understand from this table? Why? What is the purpose, objektif kamu buat yang table ni? Siapa boleh jawab? Saya nak test ni. Why are you looking on this table? Kenapa kamu tengok table ni? Tujuan dia? Objektif dia apa dia? Siapa boleh jawab? Sebab tu my class is more of understanding, right? So I want to test. Kalau kamu tak faham ni, mungkin right, kamu tak tahu apa yang maksud sebenar, right? Mengapa kita gunakan table kan? Pada seperti mana saya beritahu kelas sebelum ni, dengan kelas saya ni, right? Yang ni kait rapat dengan inventory, alright? So kalau tengok inventory ni, right? Production dengan inventory ni, kita nak pastikan untuk kelancaran, alright? Proses pengeluaran, salah satu ialah right, supply bahan mentah ni mesti cukup. Kalau supply bahan mentah ni tak cukup, apa berlaku dekat sini ialah proses pengeluaran akan tergugat. So you may see line stop. So untuk mengelakkan line stop, yang kedua pembaziran berlaku, kita kena buat satu perancangan. Perancangan inilah kita panggil material requirement planning. Sekarang faham? Jadi berapa banyak kita cukup bawa masuk lah. Kenapa kita nak ambil, right, letak dekat warehouse. Bila kamu tahu, kamu kena faham bila kamu letak dekat warehouse, right, kamu letak dekat sini warehouse, kalau stok dekat warehouse, masuk apa dia? Apa cost yang nampak dekat sini? Kalau stok physical ni, boleh nampak ada dekat warehouse, apakah cost dia? Jenis cost yang kau nampak tu. Saya perlu jawab. Apakah cost yang terlibat tu? Masih ingat inventory tu, salah satu cost dia apa dia? Dah lupa dah. Ada dua jenis so far saya telah mengajar. Dalam inventory cost, ingat tak? Inventory cost ada dua jenis kan? Ya, ordering cost, satu lagi. Satu lagi apa dia? Carrying cost. So, yang mana satu? Ordering ke carrying cost yang ambil? Dalam table ni ada tak carrying cost dengan ordering cost? Jom kita rujuk dekat bahagian ni. Yang 25 ni. Hanya 25 ni. Jadi apa kita kena masuk dalam tu? Semua kata carrying cost. Tepat sekali. Right? Dekat ni, plan order release ni, purchase order ni, apakah jenis cost dia? Apakah jenis cost? Yes, tepat sekali Nora sikit. Ordering cost. So nampak jelas lah, kita nak buat satu perancangan material yang melibatkan dua cost ni dan kita pastikan tiada pembaziran dan barang tu datang cukup-cukup. Alright? Dan kadang-kadang adalah masalah yang ditimbul di mana kita gunakan, yang ni kita selamatlah bila kita gunakan lot for lot. Sebab dia ikut satu persatu. Kalau kita gunakan standard pack, apa berlaku? Mungkin ada pembaziran. Kita akan tengok nanti slide yang seterusnya. Jom. Okay, slide yang seterusnya. Okay, ini adalah right, yang saya bincang dekat kamu tadi. Alright. Semuanya ada dalam slide itu. Okay, jom kita masuk yang slide yang kedua. Right. Sama macam slide pertama tadi. Sekarang kita akan buat perancangan untuk apa ya? Lab test. Okay, langkah pertama kamu kena pastikan dah isi semua yang ni. Yang ni mesti kena isi. Right? Saya nak test dekat kamu, tolong beritahu kat saya. LSC 0, lead time 1, multi-factor 50 ni ambil kat mana ni? Ambil kat mana maklumat ni? Siapa boleh jawab? I wish you guys are in DKG. I can ask it. Siapa boleh jawab ni? Lot size multi-50, ini adalah standard pack. LSC low level code 0, lead time 1 ni. Bagus. Item master file. Right, semuanya item master file. Right, ini datang per BOM dengan ataupun bill of material ataupun item master file pun boleh. Okay, now yang seterusnya, okay, bagi mereka yang masih kekeliruan, saya akan bawa you masuk ke tempat berkenaan. Right, lab desk kita cari lab desk sekarang ya. Jom.
Tengok slide yang sebelum ni saja. Okey, yang ni. Right, kalau tengok betul-betul, right, ini lab desk kan, right, lab desk ni on hand dah ada 20, masuklah. Multi-factor 50, ada dah. List LSC0, dah ada dah. Lead time 1, semua ni import ke table. Maklumat dah ada dah. Selagi maklumat ni tak ada, kamu tak dapat teruskan. Yang ni yang penting dia. Inilah critical lah. Jadi kita panggil item master file. Right? Yang seterusnya kita nak cari apa dia? Gross requirement. Gross requirement ni datang daripada MPS. Untuk lab desk mana? Yang ni lab desk dia. Right? Lab desk telah diberikan, yang ni yang sepatutnya kamu masuk dalam gross requirement. Transfer lah semua ni ke gross requirement. Right? Jom. Right? Okay. Right? So semua ni dah ada sekarang. Setakat ni. Okay. Sampai sini, ada sebarang yang kekeliruan yang masih tak faham lagi? Semua okay? Ada masih kekeliruan tak? I'm going a bit slow on this. Semua okay lah? Alain? Saya perlukan 3 orang. Setakat ni seorang dah okay. Lagi 2 orang. Okay, Nur Ali okay. Lagi? Okay. Right, thank you. Jom. Oh, ramai kata okay dah. Alright, thank you very much. Okay, now, this is another scenario. We're going to plan for lab test. Right, all those information has been given to you, extracted, right? You have taken from the earlier info. Now, we're going to plan. Tengok, period pertama ni, alright, tempah memang tak ada. Jadi apa berlaku ni, on hand stock ni, kita masuk ke depan. Bring forward, jadi 20 dekat sini. Nampak? Jadi bila tempah tak ada, kamu tak perlu rancang lah. Itu masuk dia. Nampak? Zero kan? Apa kamu nak teruskan? Jadi yang 20 ni masuk ke period pertama, inilah inventory carrying cost. Right? Sekarang, period kedua ni, right, tempahan telah kamu nampak ialah 60. Right? Untuk mengelakkan pembaziran, kamu cek balik dekat warehouse. Warehouse ada berapa? 20. Jadi, kamu tengok betul-betul, 60 ni, tempahan ni melebihi warehouse. Jadi, masa dah tiba kamu buat, apa ya? Proses pengeluaran ataupun proses tempahan. So, 60 tolak 20, net berapa sekarang? 40. Jelas? So, 60 tolak 20 jadi 40. Jadi sekarang, lead time berapa? 1. Pada masa sama, apa kalau size dia? Ini cerita lain sikit. Apa tak? Multi-factor 50. Tadi kita pakai log for log. Kalau log for log, saya boleh masuk sini 40. Kalau saya nak requirement 40, dia ikut 40. Tapi sekarang, ini ialah standard pack. Standard pack ni masuk bukan dalam loose form. Satu kotak di mana seal, label 50. Jadi supplier kata 50 saja boleh masuk. Jadi dekat sini, right, plan order release jadi 50. Satu period sebelum ialah lead time. Sebab dia bagi lead time 1 kan. Jadi tempahan mesti satu period sebelum tu. Right. Jadi barang masuk dalam satu period ke depan, 50. 50 stok dah terima, tolak 40 yang tempahan. Jadi stok yang terlebih berapa sekarang? Yang ni lah. Stok excess sekarang, 10. Nampak jelas? Right, setakat ni siapa ada masalah lagi yang masih keliru? Siapa lagi masih keliru? I don't mind to repeat. Siapa yang masih tak faham lagi dekat sini? So, ulang sekali lagi. Boleh? Saya boleh ulang balik. Kita buka balik. Right. Dekat bahagian ni, ada masalah tak yang faham ni? Multi-factor 50 ni. Semua faham? Multi-factor ialah standard pack. Right. Dia tak ikut log for lot. Dia ikut standard pack. Standard pack di mana yang ni memang bukan dalam bentuk loose form. Right. So, supplier hantar dalam bentuk kotak ni. Kalau kotak ni 50, dia akan ikut 50 lah. Maksud saya. Alright. So, dalam kes ni, kamu tahu hari pertama, period pertama, tempah memang tak ada. Jadi yang beginning stock ni, dia masuk ke depan, jadi 20 dekat sini.
Right, hari kedua atau period kedua ni, tempahan memang dah ada. Tapi pada masa sama, untuk mengelakkan pembaziran, kamu nak check balik warehouse ada stok tak? Memang ada, sah. 20. Jadi tempahan melebihi warehouse. Jadi kamu perlukan teruskan dengan perancangan, right, untuk proses tempahan ataupun proses pengeluaran. 60 tolak 20. Jadi yang kena buat tempahan berapa sekarang? Ini bersih dia. Yang perlu dirancangkan. Bila kamu rancang, kamu berikan satu lead time, one lead time before. So that lead time, right, one period, that is 50. Tak boleh masuk 40, dia bukan lot for lot. Dia akan masuk sini balik 50. 50 minus 40 become 10. Inilah stok yang terlebih selepas buat pengantaran baru tadi. Right? Okay, period ketiga ni tak ada tempahan langsung. Jadi 10 ni bawa masuk ke sini sekarang. Nampak tak? Selagi ni kosong, yang ni stok masuk ke depan. Right? Ini yang penting ya. Okay, yang period keempat ni, kau nampak jelas stok yang ada, tempahan ya, tempahan ya. Secara kasar lah 60. Tapi kamu nak check balik untuk mengelakkan pembaziran, dia right, you want to see warehouse got how many? What's the leftover? 10. Sebelum ni kan? Jadi yang berapa sekarang? 60 tolak 10, yang tinggal berapa? 50. Okay, jadi kamu nak buat order tempahan tu 50 sebab dia ikut multi-factor 50 standard pack. Satu pihak ke belakang, masuk sini 50. Jadi dah barang dah masuk, tempahan 50, dah right, dah okay, ini jadi kosong. Right, yang kelima, tak ada tempahan, ini pun tak ada, jadi semua ni kosong lah. Right, tak ada apa-apa dah. Jadi ini yang sepatutnya kamu kena buat. Jadi setakat ni kita dah buat perancangan untuk cupboard tadi, kita dah buat perancangan untuk lab desk. Okay, setakat ni ada sebarang pertanyaan. Any question you like to ask? Ada tak? Semua faham Jom kita masuk yang slide yang slide seterusnya. Mungkin kamu ada sedikit, right, yang big complex, but I make things more easier for you to understand. Okay, right, okay. Now kita nak buat perancangan sekarang. Kita dah buat clipboard dah buat lab desk pun dah buat. Tapi sekarang kita nak buat apa ya? Untuk transport item yang ketiga, right? Okay. Untuk pengetahuan kamu ni, saya nak tanya dekat kamu ni, gross requirement ni ambil kat mana? Saya nak test kat kamu, ambil kat mana? Gross requirement ambil kat mana? Untuk transport. Untuk transport ni, gross requirement ambil kat mana? IMF. Okay, lo kamu MPS. You're saying MPS, this one saying IMF, right? Can you elaborate what is IMF here? Lo kamu? Oh, you're taking on shortcut. Item master file. Okay, you're taking it from item master file. Okay, alright. Okay, anyone else? You're not clear? Siapa boleh jawab? Gross requirement ni kita ambil kat mana? Right, ada setengah kata gunakan MPS, setengah kata right, IMF yang kawan kita sebut tadi. Ada lagi tak yang tambah dekat sini? Clipboard and lab desk, right? Okay. Okay, Wong Zining, can you little bit explain what is that clipboard and lab desk? Why you are? Because you are almost there. You're almost there. Tell me. Tell your friends. Wong Zining, or you can use the audio if you want to. You're almost there. I agree to you. So how you want to do that? Tak apa. Jom kita masuk.
Untuk mendapatkan gross requirement ni, sebelum ni clipboard ni dengan lab test ni kita ambil daripada MPS. Masih ingat tak saya beritahu kat kamu tadi? Alright. Ambil highlighter kamu ada tak highlighter? Alright, tolong highlight lah, penting lah. Sebab ni penting dalam kalau final exam ditanya nanti. Okay now. Okay, ambil clipboard, alright. Tengok highlight, ambil highlighter, tolong highlight. Gross requirement ni mesti ambil daripada MPS. Jadi kamu dah ambil MPS. Ataupun, nampak lah. Ataupun plan order release of the parent. Nampak tak sekarang? Jadi sekarang apa berlaku dekat sini ialah kalau tengok betul-betul, right? MPS ni dia hanya bagi dua saja, clipboard dengan lab desk. Tapi transport langsung tak ada. Jadi kalau langsung tak ada, masuk dekat sini, right? Dia kata apa dia? Sebenarnya plan order release of the parent. Okay, mengapa parent? Jom kita nak refer dekat mana sekarang? Bill of material. Mana bill of material? Yang ni. Right? Ini yang penting ya. Kamu tengok clipboard, lab desk, ini adalah parent. Ini adalah parent lah, yang kata yang sebut tadi. Jadi dia kata, ambil plan order daripada yang ni, yang kita telah kira, dengan lab desk, ambil yang kita kira tadi. Maksud mengapa kita kena kira itu? Sebab tengok dekat sini, ini ialah pressboard dia. Pressboard ni di bawah clipboard, dia gunakan 1%. Dia perlukan 1%. Kalau sini 100, sini pun 100. Kalau sini 200, sini pun 200. Faham tak? Sebab dia 1%. Tengok dekat sini, lab desk ni, dia perlukan pressboard berapa? 2. So, kalau sini 100, berapa pressboard dekat sini? 200. Dia kali 2. Kalau sini 400, pressboard apa? Kali 2, jadi 800. Itu maksudnya. Jadi, kita ambil plan order list of these two, clipboard and lab desk. Dekat mana? Plan order list dia. Jom. Kita kira dekat mana tadi? Okay. Ini plan order list lah yang saya sebut tadi. Sebab tu kata ini penting. Sebab bila kamu buat satu pengiraan yang betul, right? Maklumat ni, nampak ni plan order list. Nampak? Of the parent. Ini parent apa? Ini parent kan? Clipboard kan? Right? Berapa kuantiti dia? Right? Untuk period 2, 100. Untuk period ketiga, 100. Untuk period keempat, 100. Nampak jelas sekarang? Yang ni lah kamu akan masuk ke dalam cross requirement. Tapi pada masa sama, kamu tengok pressboard ni dia gunakan 2 parent. Tadi clipboard. Tapi pada masa juga dia gunakan apa dia? Lab desk juga. Jom kita pergi cari lab desk. Right? Okay, dalam ni case lab desk ni, kalau tengok betul-betul, right? Kamu dah kira tadi lab desk kan? Tengok plan order list dia. Period pertama, 50. Period ketiga, 50. Jadi semua maklumat 50-50 yang sebelum ni, dia telah ringkaskan untuk kamu pada slide ketiga ni. Dah ringkaskan. Nampak ni? 100. Daripada buang masuk dah kat sini. Nampak? Nampak? Sekarang? Right. Setakat ni, siapa masih keliru lagi? Tolong beritahu. Saya akan ulangi balik. Saya tak ada masalah nak ulangi ni. Siapa masih keliru lagi? All of you okay with that? Are you clear? Saya perlukan 3 orang untuk jawab ni. Are you guys clear or want me to repeat? Don't worry, right? Don't be shy. Learning is fun. You have to learn, you have to understand. Siapa yang masih tak faham, tolong angkat tangan. Right, saya akan repeat. Okay. Okay, Hafiz, sir, can you repeat? No problem, I can repeat. Alright. Apa kita buat sekarang? Perancangan yang seterusnya, sebelum kita telah rancangkan untuk clipboard dengan lab desk. Jadi, kita nak buat perancangan yang seterusnya untuk apa ya? Yang tanda tanya dekat ni. Yang ni yang kita tak ada sekarang. Pressboard. Jadi, langkah yang saya beritahu tadi, maklumat-maklumat ni kamu kena bawa masuk. Yang ni kita ambil dekat mana? Item master file. Jadi, kamu dah tahu dekat mana nak ambil kan? Tapi yang penting dekat ni. Sebab ini kosong. Yang ni tak ada langsung dekat ni, kosong. Jadi
kamu telah diajar bahawa gross requirement ni, kamu ada dua cara untuk mengambil maklumat. Satu, mesti datang daripada MPS ataupun plan order list of the parent. So, masuk parent dekat sini. Right. Passport ni perlukan 1%. Ni parent dia. Ni parent. Right. Passport ni perlukan 2%. Ini parent yang kedua. So, apa yang ada kat plan order list dua parent ni, ada kita telah kira sebelum ni. Nampak tak? Right. Ini keyboard. Nampak? Ini plan order list. Sebelum kita kira. Yang ni lah yang kita nak. Dia mesti parallel. Dia masih selalu saya nak highlight ini. 2, 3 dengan 4. Sebab yang ni kita akan transfer sejajar. Mesti jangan dia ikut sejajar dengan parallel tu, period 2, period 3 dan period 4. Pada masa sama, lab desk ni, right, plan order release dia, okay, pertama, right, pada masa sama, plan order release dia untuk lab desk ni, nampak dekat sini, period pertama 50, period ketiga 50. Jadi, siaplah. Maklumat ni, you nampak secara ringkasan di period yang slide yang ketiga. Nampak tak? Dia dah buat dah untuk kamu. Right? Jadi nampak period 2, 3, 4 dah 100. Rujuk baliklah slide sebelum ni. Ada tak? Sama. Yang ni pun sama macam slide sebelum ni. Slide kita dia, slide 2. Sama. Dia tak lari. Nampak? Okay, jadi kita kata macam kita nak masuk gross requirement dekat sini ni. Right? Okay, tengok betul-betul. Plan order release. Alright. Untuk clipboard. Press, alright. Berapa persen ni? Tulis kat sini 1%. Yang ni lab desk ni berapa persen? 2%. Alright. Okay, saya dah tulis 1% dengan 2%. Kamu faham tak yang tu? Datang mana ni? Siapa tak faham lagi? Yang 1% dengan 2% ni datang mana ni? Dari parents tadi tu kan? Tepat sekali daripada bill of material tadi. Right? Tepat sekali. So, bagi mereka yang masih keliru, jom kita masuk balik. Saya tak kisah, jom kita masuk balik. Bagi mereka yang keliru lagi, sebab mungkin ramai tak nak dia. Masuk bill of material. Nampak ni? Right? Keyboard ni kan? Ada seberapa persen? Nampak satu kan? Ini satu persen saja. Untuk lab desk ni, berapa persen? 2 kali 2. Jadi maklumat ni, you transfer dekat sana. Untuk menyenangkan lah. Right? So dalam kes ni, okay, mana dia? Right? Jadi dalam kes ni, saya senang bagi menyenangkan untuk kamu, saya buat dekat sini. 1%, 2% kali 2 lah. Okay. Nanti dekat sini, kita nak masukkan gross requirement berapa. Tengok betul-betul. Jangan tengok slide kamu. Pandang slide saya. Right? Jangan pandang slide kamu. Pandang slide yang ada dekat screen ni. Penting. Alright. Jom kita kira. Period pertama. Sini kosong. Nampak? So, kosong kali 1 setiap kali kosong. Campur dengan 50 kali 2. Berapa sekarang? 100. Nampak tak? So, kosong campur 100. Di sini jadi 100. Jelas? Right? Okay, jom kita buat period kedua sekarang. Tengok slide saya lah. Jangan tengok slide kamu. Ini penting. 100 darab 1. 100. Betul tak? Campur dengan kosong kali 2. Kosong. 100 campur kosong. 100. Right? Period ketiga. 100
darab 1, 100. Right? Campur dengan 50 darab 2, 100. 50 darab 2, 100 kan? So, 100 campur 100, berapa sekarang? 200. Period keempat, 100 kali 1, 100. Campur dengan 0 kali 2, 0. 100 campur 0 jadi 100. Ini macam cikgu mengajar di sekolah lah ni. So ini dah 0. Right? 0 kali 1, 0. Campur dengan 0. Jadi ini tak ada apa-apa lah. Nampak jelas? So, you don't have here. So, finally you have what? Right? So, sekarang gunakan kebijaksanaan kamu yang kamu belajar sebelum ni 2 slide tadi. So, 100 kali 1. Right? Ini adalah tempahan. Ini adalah stok. Jadi, net kamu ada tak dalam ni? Padang-padang kamu ada tak nak kamu test? Ada tak? Tempahan dah ada. Ruang seluruh kamu dah buat dah. Sekarang, pilih tempahan 100. Warehouse ada 150. Kamu kena buat tak? Teruskan tempahan tak? Yes or no? Perlu tak? Ini tempahan, ini stok. Perlu kamu teruskan tak dengan tempahan? If demand lesser than the stock, tak payah buat perancangan. Ingat selalu kan? Saya buat satu lebih senang untuk tulis dekat sini. Kalau demand, right, katakan kurang daripada stock. Katakan stock lah. Right? Bila demand kurang daripada stock, adakah kamu perlu buat perancangan? Tak perlu. Tak payah. Bila demand melebihi daripada stock, baru kamu buat perancangan. Permintaan melebihi stok, baru kamu buat perancangan. Ini tak payah. Jadi ini perlukan net. Right? So this how it goes. So dalam kes ni, demand kurang daripada stok. Tak payahlah. Jadi yang tinggal berapa dekat order hand? 50 seperti yang Nur Halil kata. Stok yang ada kat sini 50. Sekarang, demand melebihi stok. Jadi ini net. Nampak tak? Demand melebihi stok. Macam itu buat sebelum ni lah. Okay, kali ni kita gunakan apa dia? Minimum. Lead time 1. Nampak? Dia kata minimum. Kalau naik requirement 50, jadi 1 period sebelum, berapa saya tulis? Adakah saya perlu tulis dekat sini 50 tak? Tolong beritahu saya. Perlu tak? Saya tulis dekat sini 50. Apa yang saya perlu isi dekat sini? Bagus. 100 lah. Faham semua? Right? Bagus, Faris. Semua wrong. Very good. Nah, jom saya nak ubah sikit lah. Right? Kalau katakan bukan 50, andaikan lah. Katakanlah tak ada bukan 50. Jadi katakan 106. Andaikan saja. Berapa sepatutnya tulis dekat plan of release? Kalau sini 106, berapa yang perlu tulis dekat sini? Bila ikut kata 100, hal lain? Betul, Faris. Dia mesti 106. Sebab dia minimum 100 saja. Kalau lebih tu dia ikut log for log dah. Nampak jelas? So, jelas ya? Jadi yang katakan saya padam ni. Alright? Okay. Kat sini 100. Barang masuk sini 100. Tolak ni jadi berapa sekarang? 100 tolak 50 berapa? 50. So, demand tolak ini lebih daripada stok. Ini berapa sekarang? 150. 150. Nampak jelas? So, 150 masuk sini. So, ini jadi kosong. Faham kan? Right? So, lain ibu teruskan complete semua lah. Alright? Okay, ni jawapan dia. Bagaimana? Alright? Inilah asas dia. Okay, don't worry, saya akan bagi ni practice. Saya minta you buat juga. Jangan terlepas peluang ini ya. Saya akan bagi jawapan pada minggu akan datang. Hari kami ni saya akan bagi practice. Alright? Ini ya summary ya. Plan order release. Kadang-kadang dia minta kata ini macam bonus lah. Apa yang kamu telah paparkan dekat sini, plan order release semua barang-barang ni, kamu summary ringkaskan dalam satu bentuk ni saja. Itu saja. Okay.
Alright, kita ada berapa slide ni? Ada 3 slide. So, alright. Okay, saya bagi masih rehat 2 minit. Alright, 2 minit. Dan saya akan teruskan ni. Alright. Minum dulu air. Okay. Jom. Lot sizing in MRP system. Okay, kita kamu dah tahu lot sizing for lot sebelum kita dah tengok dah, multi-factor pun kita dah tengok tadi, minimum pun dah tengok. Okay, dalam 3 kaedah ni, seperti saya sebut tadi, dia ada inventory carrying cost dengan ordering cost dalam table berkenaan. Jadi sebagai seorang pihak pengurusan ataupun kamu yang terlibat dalam secara direct dalam membuat keputusan, right, decision making berdasarkan satu base, right, kamu kena berdasarkan satu cara di mana kita nak cari kos yang terendah. Kos yang terendah, right, dengan penggunaan lot sizing yang berbeza. Jadi kita tengok teliti, kalau kita gunakan lot for lot, berapa kos dia. Kalau kita gunakan satu lagi, EOQ, berapa dia. EOQ selalu kita panggil minimum, minimum order quantity. Yang ketiga, saya akan memperkenalkan untuk hari ini ialah, right, periodic order quantity. Kita akan tengok nanti apa tu periodic order quantity. Right, jom kita tengok. Okay. Right, kita akan gunakan, ini penting, tolong fokus. Okay, okay. Maklumat ini telah diberikan pada kamu. Alright, gross requirement dah ada. Period ni dah ada. Right, dalam gross requirement ni untuk 5 period. Right, ordering cost pun telah diberikan. Tengok, sebelum ni tak ada, sekarang dah ada. Carrying cost pun telah diberikan. Pada masa sama, ini average demand untuk 5 period. Jadi kamu hitungkan semua ni, bahagi 5 dapat 30. Right, hitungkan semua ni. Right, hitungkan semua ni, bahagi 5 period dapat 30. Ini lagi. Sebab kita akan gunakan EOQ nanti. Dalam slide kedua nanti. Okay, untuk slide pertama ni, right, untuk slide pertama ni, penting, kamu kena tengok betul-betul, gross requirement ni ialah 30, right, 50, 20, 10, ambil kat mana? Datang pada ni. Sebab kita pakai rod untuk item yang sama. Alright. Jadi yang ni kita transfer dalam table seperti yang kita buat sebelum ni. Pada masa sama kita tahu on hand stock 30. Right. Right, lot for lot. Dia ikut lot for lot. Jadi maklumat ni mereka dah bagi dekat kamu dah dalam ni. Jadi tak perlu kamu berujuk balik dekat item master file. Sebab mereka dah masuk dalam table. Alright. Okay, dalam kes ni, kadang-kadang dia tak bagi. Jadi kamu kena isi sendiri. Alright. Okay, dalam kes ni, kita buat seperti yang kita buat sebelum ni. Alright. Alright. Kita dah buat sebelum ni ialah net requirement. Semua ni kita buat dah. Semua ni kita dah buat sebelum ni. Jadi kamu balik, kamu tengok ini. Yang penting dalam session ini, session ni kita nak cari cost. Kita nak cari cost. Alright. Masuk dekat sini kita nak cari cost dia ialah, alright. Alright. Bagaimana kita nak cari cost apa ya? Alright. Kita nak cari total inventory cost. Saya telah sebut dekat kamu, total inventory cost ialah topik 5 dia kata apa ya? Ordering campur dengan carrying cost. So ordering campur carrying cost. Okay, dalam istilah lain, carrying cost dekat mana? Selalu rujuk dekat bahagian on hand stock. Apa yang kamu nampak, itu adalah carrying. Kalau nak tengok ordering, dekat bahagian plan order release. Yang ni yang penting. Dua ni kamu kena tengok. Right? Sekarang kamu nak buat keputusan dari segi cost. Kalau saya gunakan lot for lot. Sebab dia kata lot sizing rule.
Nampak tak? Gunakan log for log ni, berapa kos dia, jumlah kos dia. Yang ni lah untuk sesi yang baru ni. Okay, dalam kes ni, right, on hand stock ni berapa? Ada, tak ada, tak ada, tak ada. Sebab ni telah digunakan. Semua, right, 30-30 dah gunakan. Jadi ni memang tak ada langsung. Jadi, kosong darab dengan RM1. Nampak ni? Carrying cost ni 1. Tu, kosong kali 1. Carrying cost dia bagi 1 kan? Jadi, kosong kali 1, kosong lah. Yang kedua, plan order release. Right? Kamu tengok berapa dekat sini. Berapa order dah buat? Berapa tempahan kamu dah buat? 1, 2, 3, 4. Jadi berapa tempahan? 4. Nampak 4. Berapa ordering cost dia? 60. Nampak dekat sini 60 kan? Dia bagi dah 60. Jadi 4 kali 60, jumlah dia 240. Jadi ikut keputusan berdasarkan ini, kita tak boleh buat suatu keputusan sebab kita kena banding balik dengan penggunaan lot sizing yang berbeza. Setakat ni 240 untuk lot for lot. Untuk lot for lot, harga kos dia 240. Jom kita masuk yang kedua. Slide yang kedua, alright, kita akan gunakan lot sizing EOQ 60 ataupun minimum order quantity 60. Salah satu kamu boleh guna. Right? EOQ 60 ataupun minimum order quantity sama. Kamu dah beritahu, saya dah beritahu itu. Right? Dalam EOQ adalah kita try to get a minimum order kan. Bukan maksimum kan. Dia minimum kan. So sebab dia minimum cost. So dalam kes ni, right, kita nak cari total inventory cost on hand dengan release. Ini saya rasa kamu boleh buat sendiri, alright. Saya rasa tak ada masalah. Tapi kali ini dia pakai EOQ 60, minimum order kan, alright. So dalam kes ni, alright, on hand carrying cost berapa? Ada 10 campur 50 campur 40. Ada tak? Okay, nampak je lah dekat sini dia tulis dah. Kali dengan RM1 cost dia lah, carrying cost, alright. Dan pada masa sama kita nak cari ordering cost dia 60. Tapi berapa order dia buat? 1, 2. So 2 kali 60, 120. Campur dengan 100. Berapa semua? 2, 2, 0. Inilah. Nah, ini gunakan apa dia? Minimum order quantity. Sekarang kamu ada asas nak buat putusan. Right? Kalau tengok slide sebelum ni, kalau kita guna lot for lot, total inventory cost dia 240. Kalau kita gunakan minimum order quantity 60 ataupun EOQ 60, harga kos dia 220. Sebagai seorang pihak pengurus, mesti kamu cari kos yang terendah. So dalam kes ni, secara bijak lah, right, kamu buat satu keputusan, saya akan gunakan EOQ 60. Jom kita tengok slide yang seterusnya. Adakah kos yang lagi rendah tak? Dengan penggunaan satu lot sizing yang baru sekarang, yang tak pernah kamu tengok sebelum ni. Jom. Ini penting. Alright. Right, please focus. Stay focus. Alright. Okay, saya bagi 1 minit ni sebab ni penting. So, saya bagi 1 minit, rehat sekejap. Bagi mind clear dulu. Alright, saya minum sekejap. Okay, dah bersedia. Jom. Sekarang kita akan gunakan slot sizing POQ. Mengapa ada 2 pula dekat sini? Macam mana kita dapat 2? Okay, formula POQ ni, POQ adalah periodic order quantity. Ini nama adalah periodic order quantity. Right, periodic order. So POQ, bukan yang POQ yang kita bagi production order quantity, itu bukan. Ini ialah dikatakan masa dan order quantity. Jadi kita tengok yang requirement dia macam mana. So bagaimana kita nak kira ni?
Q ni ialah EOQ tadi. Yang EOQ tadi berapa tadi? Sebelum slide ni. Nampak? Alright, 60 kan? Yang ni kita ambil. Ini ialah yang Q tadi. EOQ. Right? So, 60 ni ialah EOQ bahagi dengan 30. 30 ni apa dia? Average demand. Nampak ni? Average demand. Ambil kat mana average demand ni? Tengok slide pertama tadi. Okay? Nampak tak? Ini. Right? Kita ambil 30 ni. Ini adalah 30 dia. Sekarang saya kamu tahu ya. Okay, dalam kes ni right. Okay, 2 period worth of requirement. Yang ni kita nak cari sebab dia 60 bagi 3, 30 jadi 2 lah. Sebab tu dia kata POQ 2. Apa maksud 2 period worth of requirement? Jom kita masuk. Yang ni saya nak kira satu persatu nah. Dengar nah. Okay, masih masa sama, gross requirement dia sama. On hand stock 30. Alright. Okay, 30 dengan warehouse 30 mesti kosong. Jadi tak ada tempahan seterusnya. Untuk period kedua, tempahannya yang 50, on hand kosong. Jadi bila kosong, masuk dekat sini net requirement berapa? 50. Nampak? Right, 50 masuk 50 sebab kosong kan? Jadi sekarang, berapakah order kita nak buat? Sebelum ni senang lot for lot dengan minimum kan? Apa dekat sini 70? Datang mana ni 70 ni? Datang mana 50 ni? Yang ni yang kamu sangkut sekarang. Pening lah. Saya rasa kamu dah pening lah ni. Alright. This is based on 2 period worth of requirement. 2 period data mana? Yang mana kita nak cari period dia? Tengok ni betul-betul. Right. Yang ni requirement kan? Dia kata requirement apa? Requirement. Nampak requirement? Lepas tu dia kata period. Nampak periodic kan? Okay, period kat mana? Yang ni period betul tak? Period kan? Ini period. Sebab ni 2. Nampak 2? 2 period of requirement. Berapa? 50 campur dengan 20. Lari pula. Campur dengan 20. So 50 campur 20. Ini jadi 70. Itu maksud dia. Alright. Sehingga saya tukar ni POQ, katakan dekat sini ialah 3. Berapakah plan order release dekat sini? Siapa boleh jawab? What is the period order? Wow, very good. Very fast you guys. So, kalau 3, cari yang 3 period lah. Ini 3 period. Saya telah circle dekat sini. Campur dia yang 10. 50 campur 20 campur 10. Jadi, patutnya 80. Andaikan, right, kalau sini tak ada net requirement. Kalau sini mesti dia tak ada net requirement, baru kamu kira. Kalau dia ada net requirement, jangan kira. Right, saya nak beritahu dekat syarat dia tak boleh ada net requirement dekat sini. Kalau sini tak ada, baru kamu masuk yang 10 dekat sini. Sebab dia hitung balik yang mana tak ada net. Yang ni yang kamu kena tahu nah. Okay, dalam kes ni, right, kamu dah tahu dah. Jom kita masuk yang seterusnya. Dan kamu dapat hitung yang tu. Okay, period part ni ada net requirement 10. Nampak tak? Dekat net requirement 10 ni, right, dia perlukan 2 period. Sejajar dengan ni, 2 period. So, 4 campur 5, jadi berapa? 10 campur 40 berapa? 50. So, this how you work. So, dalam kes ni, setakat ni, saya tak mau teruskan lagi. Ada sebarang pertanyaan dekat bahagian slide ketiga ni. Yang tak faham lagi, tolong angkat tangan. Tak payah. Tolong beritahu kat saya. Tak letak angkat tangan balik. Anything, you're not sure. You're not clear. Siapa yang tak clear? Dekat slide ketiga ni. Okay, dekat mana Nur Alia yang tak clear? Dekat mana tu? POQ ke? Macam mana dapat POQ tu macam mana? Alright, saya akan teruskan balik nah. Saya akan teruskan balik. Don't worry. Yang ni penting, kamu nak tahu nah.
Right. Sekarang kita nak buat keputusan dengan dari segi kos dengan lot sizing yang berbeza. Okay, sekarang lot sizing yang slide ketiga ni ialah POQ 2. Maksud ni ialah period worth of requirement, dia ada 2 maksud dia. Macam mana kena dapat 2 ni? Ialah formula yang kita berikan ialah EOQ yang tadi punya EOQ bahagi dengan D, average demand. So dalam kes ni EOQ yang slide sebelum ni ialah 60 bahagi dengan average demand 30. Jadi itu dapat 2. Okay, dalam kenyataan ni, alright, untuk mendapatkan plan order release, yang penting dekat ni lah, untuk mendapatkan plan order release 70 ni, dia berdasarkan pada net requirement yang asas ni, net requirement ni, sejajar dengan ni, kita cari 2 period yang berbeza. Period pertama 50, yang nampak ni, yang period kedua adalah 20. So 50 campur 20, dia jadi berapa? 70. Itu maksud dia. Lepas tu pada masa sama, dekat net requirement yang seterusnya, sejajar dengan ni, cari 2 period worth of requirement. 1 dengan 2 ni. 10 campur 40 jadi 50. Faham sekarang? Lihat. Right? Sekarang faham? Right? Okay, Alan? Alan? Alan semua okay? Alright. Okay. Semua bagus ya? Alright. I'm very happy with that. Okay, now kita dah habis dah untuk setakat ni. Right? Jangan risau. Saya akan bagikan praktis pada kamu. Saya akan berikan table untuk kamu buat yang masuk isi dalam tu. Pada masa sama saya akan bagikan yang ni lot sizing. Okay, satu sebelum saya akhiri ni, terlupa satu lagi ya. Okay, berdasarkan 3 slide tadi. Right, kamu tengok. Gunakan lot for lot 240. Gunakan EOQ 60, 220. Gunakan POQ 2 ni, harga kosnya 180. So berdasarkan 3 lot sizing yang berbeza, you nampak jelas lah POQ nampak memberi kesan kos yang terendah. Jadi kamu keputusan, kita akan kekal yang ni. Jadi kamu beritahu dekat top pengurusan, saya nak teruskan menggunakan kaedah POQ 180. Habislah. Itulah cara yang kita uji. Selalunya sebagai ini dalam industri kita akan pakai ya. Tapi untuk kamu semua kita tak akan buat manual. Semuanya komputer akan buat. Jadi dari sini kita cari kos, kita buat perbandingan. Itu saja. Itu saja untuk hari ini. Alright, ada sebarang pertanyaan? Ada sebarang pertanyaan tak? Ada sebarang pertanyaan? Any question? Any question guys? Okay, now sebelum kita akhiri ya. Right, okay, kelas yang seterusnya kita akan masuk ya project management, topik 9. Jadi topik 9 ni kita buat teori konsep. Okay, sebelum tu saya nak you practice dulu. Yang penting dekat sini saya nak you check balik. Mungkin kamu sepatutnya tanya saya satu soalan yang memang clear. Sir, bagaimana saya nak buat chart ni? Sepatutnya kamu tanya dekat saya lah. Bagaimana tahu? Selalunya dalam di industri ataupun di exam kamu, dia akan buat satu essay. Dia akan buat satu essay, dengar. Right, macam ni cerita dia. Right, the company decided to produce a clipboard. And in order to assemble a clipboard, it seems that you need to have 3 types of item, right? That be one is work in process. There's another 2 that is raw material. And you see that there are 2 levels. There's level 0 and level 1. As such, now to assemble a clipboard, right? You need these 3 items simultaneously. So these 3 items, one of it is, right? That's whereby pressboard. Pressboard requirement is 1%, right? So on top of that, you have 2% of rivets.
Right. Beside that, you have also the work in process that we call the clip assembly that is requirement 1%. So this will be a fully assembled for a clipboard. So dalam ni, bila saya sebut satu ataupun dua, kamu dah tahu, right, ini adalah level 1, jadi baru kamu lukis graf berkenaan. Right? Sama lah yang kedua ni, yang bawah graf yang lab desk ni, kalau saya buat satu cerita dekat sini, dia tak akan tunjuk chart ni, dia akan buat satu cerita dulu, baru kamu akan lukis. Kadang-kadang Dr. Izzani dia selalu buat macam ni. Dia bagi satu senario, lepas tu kamu lukis, baru kamu buat MRP table. Jenuh kan? Yang ni lah langkah dengan langkah. Yang ni lebih direct. Alright? Okay, dalam kes ni, right, in order to get a full assemble of lab desk as a finished good, that is the parent of 0. Level 0 ni selalu atas lah. So for a level 1, there's a requirement of 4 types of item. So there are 4 types. So one of it, then there's a requirement of 2% of press board, 3% of trim, combined with the 1% of beam cut, and there's a requirement also 4 ounce of glue. So semua ni di bawah level 1. Jadi kamu dah tahu lah macam mana nak lukis. Faham tak? Alright? Dah saya cukup lah. Saya selalu bagi seturi hanya kelas ni memang terpenting lah untuk kamu. Dan pasti kamu dah buat. Kamu kena buat latihan. Alright? Okay. Tak ada apa-apa. Saya akan share attendance dekat kamu sekarang. Alright. Sekejap. Tunggu bagi mereka ada masalah scan. Tunggu beritahu saya nanti kita manually enter. Okay. Bagi mereka yang baru masuk hari ini. Right? Bagi mereka yang baru masuk hari ini. Okay. Yang penting dekat sini ialah right, minggu depan hari Selasa kita ada kelas tambahan. Saya nak adakan kelas tambahan untuk kamu lah. Alright. So 22 hari bulan kita jam pukul 2 sampai 3.30. So kita akan teruskan dengan project management dan pada masa sama kita akan masuk ke bahagian lean. Lean tu last, right? So untuk minggu ni kita akan buat hands-on practice kalau boleh, kalau masa mengizinkan Rabu ni, Khamis ni. Itu saja daripada saya. Ada sebarang pertanyaan? Any questions, guys? Ada sebarang pertanyaan? Ya, siapa ni? Nak tanya pasal yang current kata isu case study tu kan, dia boleh jawab dalam bentuk essay sahaja ataupun dia boleh jawab dalam bentuk point juga? Essay, kalau boleh essay. Sebab you gunakan current issue IR4 ke macam mana? Ya? Case study. Ya? Case study. Oh, case study tak apa. Case study ikut jawapan. Kena cari jawapan ikut soalan yang telah diberikan tu. Case study tu mesti ada soalan dalam tu. So kalau soalan apa dia? Macam point-point tu boleh buat dalam bentuk point. Dalam soalan tu. Boleh. Dipersilakan. Okay. Okay, bye. Welcome, bye-bye. Lain? Ada pertanyaan? Ada tak? Limited pages tak ada. Terpulang pada kamu. Right. Case study ni sepatutnya kamu kena ada macam bentuk di mana case tu telah diberikan soalan, kamu jawab soalan tu saja. Right? Itu saja yang perlukan. Right. Ada lagi tak? Any more questions? Right, make sure you carry out your aggregate planning. Right, make sure the aggregate planning yang practice yang saya bagi itu. Right, kelas tu ni saya akan bagikan jawapan nanti. Pastikan kamu buat. Lepas tu MRP tu saya akan susuli kemudian. Alright, with that in mind, have a nice day. Alright, bye-bye. Thank you. Bagi mereka yang ada masalah scan, kita manual. Welcome. Alright, Nurul Usna. Ada tak? Nurul Usna? Okay,
Okay, siapa lagi yang dekat sini? Okay, ni. Ini Afizah, dia tak datang ini. Dia masuk dalam perjalanan. Hatim Ulam Fahami, ada tak? Hatim? Nurul Usnah, dua orang ni ada tak? Kelas ni penting, dia kau tak datang lah.